Jadi kalau boleh sidang media ni, sebab saya sebenarnya nak merujuk kepada kenyataan ataupun statement yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan bertarikh 18 Ogos 2020, iaitu pada minggu lepas. Dan saya tak pasti sama ada perkara ini diteliti dengan lebih lanjut kerana yang digambarkan itu nampak positif tapi hakikatnya agak merisaukan, iaitu yang mana pengumuman oleh Kementerian Keuangan itu berkaitan penerbitan sukuk prihatin yang dipanggil sebagai sukuk prihatin, dan juga termanya diguna pakai sukuk digital pertama Malaysia. Jadi saya rasa pihak media boleh rujuk kepada kenyataan daripada Kementerian Keuangan, tetapi secara dasarnya kaedahnya kerajaan telah menerbitkan sukuk prihatin ini bagi mendapatkan dana sebanyak 500 juta ringgit. Itu kaedah dia. Dan bila disebut sebagai sukuk digital pertama, maksudnya pelabur ataupun mereka yang nak melanggan dengan sukuk ini boleh membuat melalui atas talian seperti Jomla, seperti beberapa kaedah transaksi itu, dan dikatakan bermula serendah RM500. Itu secara asas dia, dan disebut sukuk ini untuk tempoh selama 2 tahun. Tetapi yang saya nak bangkitkan pada hari ini, yang sebenarnya ada kaitan juga dengan perbahasan pada hari ini, kalau kita lihat kerajaan tidak menjelaskan bagaimana hutang ini akan dibuat. Mereka mohon untuk menaikkan had statutory daripada 55% hutang berbanding dengan KDNK, keluaran dalam negara kasar, kepada angka 60%. Itu pertama, dia nak naikkan 5% daripada 55% kepada 60%. Yang kedua, yang disebut dan diulang oleh kerajaan, pinjaman ini akan dibuat melalui dalam negara. Dia tak sebut seolah-olah diserang bon samurai dan sebagainya, tetapi asasnya dia sebut bahawa pinjaman ini akan dibuat melalui kaedah dalam negara. Baik, sebenarnya ini menimbulkan beberapa persoalan. Yang pertama, kalau kita tengok bila kerajaan di samping memasukkan rang undang-undang untuk menaikkan had statutory pinjaman, kerajaan telah mengeluarkan atau membuat hutang yang baru melalui sukuk tersebut. Kalau kita lihat juga jawapan daripada Menteri Keuangan dalam Dewan, Menteri Keuangan memaklumkan bahawa had hutang kerajaan pada hari ini ataupun minggu lepas adalah sebanyak 854 bilion. Kalau kita ambil 854 bilion berbanding dengan KDNK tahun 2019, yang mana lebih positif berbanding sekarang, iaitu 1.53 trilion, angkanya dah melebihi 55%. It's about 55.2%. Maksudnya sebelum masuk RUU ini juga, nilaian hutang itu dah melangkaui 55%. Malah kalau kita tengok dari segi pengumuman oleh Bank Negara, apabila suku kedua dari segi KDNK ini kita menjunam jatuh negatif 17.1% penguncupan ekonomi yang teruk sejak 1998. Ini bermakna hutang itu sebenarnya lebih tinggi kadarnya sebelum RUU ini diluruskan. Tetapi isu yang paling utama yang telah mula menjadi bicara di kalangan pelabur dan juga di peringkat saham sukuk, pinjaman sukuk ini, kerajaan terpaksa menggunakan kaedah sukuk mendapatkan dana daripada rakyat. Kalau tengok argumen daripada kerajaan, dia sebut bahawa kita akan pinjam dalam negara melalui agensi-agensi. Tapi hakikatnya sekarang ini, minggu lepas, kerajaan umumkan bahawa rakyat boleh memberi pinjaman kepada kerajaan serendah bermula RM500. Kepada mana-mana rakyat sekarang ini, yang kerajaan tuntut adalah untuk mengambil sukuk ini dengan bayaran serendah RM500 untuk kerajaan berhutang dengan rakyat. Yang disebut untuk naikkan
ataupun mendapatkan dana tersebut, kita ingat dulu daripada agensi ataupun daripada pihak-pihak bank, sekarang ini sampai ke tahap kerajaan terpaksa meminjam daripada rakyat. Yang ketiga dalam soal isu sukuk ini juga, kenapa yang sebenarnya ayat itu kena lebih jelas. Kalau kita tengok pengumuman yang dibuat oleh Kementerian Kewangan pada minggu lepas, kenyataan tersebut menyebut pemegang sukuk diberikan pilihan untuk menyumbang pembayaran balik modal ataupun prinsipal apabila pelaburan matang selepas 2 tahun. Malah yang sekarang ini kaedah sukuk tersebut, kerajaan mohon sesiapa yang subscribe kepada sukuk ini untuk sebenarnya tidak mengambil balik prinsipal selepas tamat tempoh matang dan menganggap itu sumbangan kepada kerajaan. Jadi yang menjadi pertikaian ataupun di kalangan industri sukuk ini, maksudnya seolah-olah kerajaan terpaksa menaikkan ataupun mendapatkan dana melalui kaedah pinjaman, tapi pinjaman itu dapat terus daripada wang rakyat. Sebab investors semua sudah mula menimbulkan persoalan, kenapa tidak? Ianya ini melalui agensi ataupun pihak-pihak bank, tetapi sekarang ini sampai ke tahap microfinancing, rakyat yang mana nak subscribe kepada sukuk ini boleh serendah RM500 dan juga ada pilihan supaya apabila tamat tempoh matang 2 tahun tersebut, rakyat sebenarnya boleh menyerahkan sumbangan itu sebagai satu bentuk sumbangan kepada kerajaan. Jadi sebagai ulasannya, maksudnya sekarang ini bila kita berbahas soal rang undang-undang langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan, hakikatnya nampak bahawa rakyat terpaksa terlibat untuk mengeluarkan pinjaman kepada kerajaan, sebab isu yang terakhir yang kita nak bertanya, adakah apabila kerajaan mengatakan akan membuat pinjaman daripada dalam, adakah negara-negara luar tidak mahu memberi pinjaman kepada Malaysia kerana risau status kepimpinan, status politik pada masa ini yang menyebabkan pelabur-pelabur asing dan juga negara-negara lain tidak mahu memberi pinjaman kepada kerajaan. Jadi saya rasa perkara itu perlu diberi perhatian dan dijawab oleh pihak kementerian supaya yang digambarkan bahawa hutang ini kita boleh buat dengan pelbagai cara dari dalam negara, hakikatnya kita lihat hutang ini dibuat terus dengan rakyat, maksudnya pinjam duit rakyat, lepas tu gunakan untuk rakyat, benda tu pusing di kalangan kita semua. Itu yang saya nak sebut pada petang ini. Manakala ada satu lagi isu berkaitan dengan rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Mereka memang minta untuk memasukkan perkara ini, walaupun perkara ini nampak kebajikannya lebih berkait rapat dengan Johor Bahru, dengan kawasan saya sendiri, tetapi ianya mempunyai implikasi nasional. Sebagai contoh, kita tahu terdapat hampir ataupun lebih 300,000 rakyat Malaysia yang berulang alik ke Singapura setiap hari sebelum PKP. Mereka ini bekerja di Singapura tetapi menetap di Johor Bahru. Dan mereka ini datang bukan hanya daripada Johor Bahru, sebenarnya datang daripada seluruh negara menetap di daerah Johor Bahru. Kita tahu dari segi kesan ekonominya, implikasi ekonominya, 300,000 orang ni kalau kita beranggapan bila mereka masuk ke Singapura, mereka mendapat gaji minima. Gaji minima Singapura adalah sekitar $1,300. Kalau kita convert kepada ringgit Malaysia pada hari ini, lebih kurang RM4,000. Jadi apabila ekonomi tertutup antara dua negara ini, RM4,000 kali dengan 300,000 orang yang bekerja rakyat Malaysia di Singapura, ianya membawa angka kepada lebih kurang 1.2 bilion ringgit tiap-tiap bulan yang terhenti sama sekali apabila pintu sepadan ditutup. Yang menjadi tanya-tanya sebab 1.2 bilion ringgit ini juga merupakan komitmen rakyat kita kepada keluarga mereka, kepada pinjaman yang mereka buat di Malaysia ini. Dan ramai yang sebenarnya yang bekerja di Singapura ini kerana slip gajinya menggunakan gaji di Singapura, apabila mereka membuat pinjaman di Malaysia, di Johor ini, mereka terpaksa melalui
kaedah pinjaman kredit daripada sebagai contoh Aeon kredit, bukannya daripada pihak bank. Jadi mereka ini sebenarnya terlepas daripada moratorium. 6 bulan itu mereka sebenarnya terus membayar hutang-hutang tersebut dengan beranggapan krisis ekonomi ini ataupun wabak ini akan habis ataupun selesai dalam masa 2-3 bulan. Tetapi sekarang ini yang menjadi tanya-tanya kepada mereka, apabila sempadan tersebut ataupun sempadan antara Johor Bahru dan Singapura ini dibuka, yang diumumkan seolah-olah dibuka tapi hakikatnya hanya 2,000 orang yang dibenarkan masuk, maksudnya daripada kedua-dua negara. 2,000 ni rakyat Malaysia yang ke Singapura maupun Singapura ke Malaysia. Paling ramai 2,050-2,060 orang. Ini ada kaedah yang dipanggil dua kumpulan, kelas 1 dan kelas 2. Mereka yang ada urusan perniagaan, yang ada itinerary. Dan yang kedua, untuk mereka yang merupakan pekerja tempoh jangka panjang, yang bila masuk dia kena kekal di negara tersebut. Kalau ada rakyat Singapura yang akan ke Johor ataupun ke Malaysia, mereka bila masuk, mereka kena kekal 3 bulan. Rakyat Malaysia pula yang nak masuk Singapura, yang nak menyambung balik pekerjaan, dia kena masuk kekal di sana 3 bulan. Jadi apa yang berlaku sekarang ini untuk rakyat Malaysia, yang mana bila mereka pulang, mereka terpaksa membayar kos kuarantin sebanyak RM2,100 di Malaysia. Dan yang ini menjadi pertikaian, saya pasti dalam Dewan hari ini pun agak panas apabila kalau contohnya Menteri bayar kompaun RM1,000, tak perlu kena kuarantin. Mereka ini bila balik ke Malaysia kena bayar kuarantin tu lebih mahal, RM2,100, dalam keadaan mereka hanya cross border yang bersebelahan. Dan kita tahu Singapura sebagai sebuah pulau, jalan masuk hanya 3, laut, udara dan darat ini hanya melalui Malaysia punya sempadan. Jadi kalau pandangan mereka ini pula, apabila mereka nak kembali ke Singapura, dia kena kuarantin sekali lagi di Singapura. Untuk rakyat kita, dia terpaksa bayar sebagai rakyat Malaysia, masuk ke sini pun kena bayar RM2,100. Balik ke Singapura, bila kena kuarantin kat Singapura, kena bayar sekitar 2,500-2,800 Sing dollar. Kalau ditukar kepada nilaian kita, lebih kurang RM8,000-8,500 sekali kena kuarantin. Jadi sekarang ini, mereka yang ada kekal di Singapura dalam soal satu pinjaman dengan pinjaman kredit tadi, tetapi bagi mereka yang pinjam dengan bank dan sebagainya, nak balik untuk uruskan dengan soal moratorium itu memang mereka tak mampu. Sebab kalau nak balik menguruskan soal moratorium, kena bayar RM2,100 kuarantin 2 minggu masuk Malaysia, balik semula ke Singapura kena bayar another RM8,000 untuk masuk kembali ke Singapura untuk bekerja balik di sana. Jadi permintaan ataupun pertanyaan mereka sekarang ni seolah-olah tiada ruang untuk berbincang ataupun apa dari segi bantuan dan juga pembelaan yang dibuat oleh kerajaan. Yang kita minta supaya rundingan antara kerajaan Singapura itu lebih telus, lebih menguntungkan rakyat kita. Dan bagi saya juga, yang kerajaan kena nilai dalam soal keadaan di antara pekerja Malaysia yang terkandas sama ada di Malaysia ataupun di Singapura, kita risau kalau keadaan itu bertambah terdesak. Sebab kesannya adalah di Johor Bahru itu sendiri. Sekiranya mereka sekarang ni 5 bulan yang sebenarnya terputus daripada pendapatan di Singapura, jadi sekarang ini mereka tiada pendapatan dan ramai yang mula merasakan tertekan, dah habis wang simpanan dan sebagainya. Sekiranya tidak berbuat sesuatu, mereka akan jadi terdesak dan kita risau dari segi dinamik ekonomi dan sosial di negeri Johor itu kalau tidak diatasi dengan baik untuk mereka yang bekerja di Singapura tetapi terkandas, terputus hubungan, apakah pembelaan yang boleh diambil oleh pihak kerajaan untuk membantu keadaan rakyat kita yang bergantung bekerja di sana, betul, tetapi juga mereka membawa pulang dari segi pendapatan itu ke negara kita. Jadi itu dua isu yang utama yang saya nak bangkitkan petang ini. Ada soalan
berkenaan dengan sukuk yang diterbitkan oleh kerajaan maupun keadaan rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Sebab kalau saya berbahas di Dewan 5 minit, at least now I can speak for 15 minutes. Lebih mudah untuk bercakap, dan bagi saya isu ini juga yang saya mohon untuk pihak media lontarkan kepada pihak menteri untuk menjawab soal sukuk tersebut yang digambarkan seolah-olah dulu negara ini pinjam dengan negara luar. Sekarang ini sebenarnya kerajaan memilih jalan untuk meminjam dengan rakyat sendiri. Maksudnya negara kita berhutang dengan rakyat untuk raise the funding to save the economic situation due to this COVID-19 punya crisis.